talak ataupun perceraian. Memang tidak dapat dielakkan bahawa kadang-kala berlaku kepincangan dalam sesebuah rumah tangga, khususnya keretakan hubungan antara suami isteri berpunca daripada pelbagai sebab. Ada antaranya yang melibatkan masalah nafkah, faktor pergaulan bebas di luar rumah, tidak ada rasa hormat antara satu sama lain dan sebagainya. Semua masalah ini boleh membawa kepada bibit-bibit perceraian antara pasangan yang berkrisis. Istilah talak. Talak ialah satu hukum yang melepaskan ikatan perkahwinan ataupun pembatalan nikah dengan lafaz aku ceraikan dikau dengan talak 1, 2 atau talak 3. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ab'adul halali ila Allah Ta'ala at-talaq, yang bermaksud perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak ataupun perceraian. Islam telah mengemukakan beberapa cara untuk mengatasi krisis rumah tangga sebelum sampai ke peringkat kemuncak pertikaian yang membawa kepada perceraian. Di sini jelas, Islam mengharapkan seboleh-bolehnya dielakkan bahana perceraian kerana natijahnya bukanlah sekadar memisahkan suami isteri, malah beraikan kasih sayang anak-anak dan juga keluarga yang lain. Contohnya, jika isteri bencikan suami atau tidak mahu mematuhi arahan suami, langkah untuk mengelakkan perceraian, yang pertama, suami menasihati isteri dengan lemah lembut dan sabar. Sebutlah contoh-contoh isteri beriman dan solehah, misalnya wanita pada zaman Rasulullah SAW. Langkah kedua, jika tidak berjaya dengan langkah pertama, suami bolehlah tidur berasingan dengan isteri tetapi dalam rumah yang sama. Langkah ketiga, jika tidak berjaya, langkah ketiga ialah dengan memukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan dan tidak di bahagian muka. Dan langkah yang keempat, minta bantuan orang tengah daripada kedua-dua belah pihak untuk mendapatkan nasihat yang dikira sebagai hakim, iaitu orang yang layak membuat keputusan antara kedua-dua belah pihak. Jenis-jenis talak. Yang pertama, talak bain sughra, iaitu suami telah menceraikan isteri talak 1 dengan khulu', iaitu bertebus talak dengan bayaran tertentu. Tiada boleh rujuk melainkan melalui akad nikah yang baru. Yang kedua, talak bain kubra. Apabila suami telah menceraikan isteri dengan talak 3, tidak boleh dirujuk semula atau dinikahi semula, kecuali setelah melalui semua perkara-perkara berikut. Yang pertama, setelah selesai iddah perempuan. Yang kedua, berkahwin dengan lelaki lain. Yang ketiga, ada persetubuhan dengan suami baru. Yang keempat, bercerai dengan suami baru. Dan yang kelima, selesai iddah dengan suami baru. Dan yang ketiga, talak raj'i. Suami telah menceraikan isterinya dengan talak 1 atau talak 2 dan boleh dirujuk semula sekiranya isteri dalam iddah tanpa akad yang baru. Tetapi kalau selepas habis iddah, hendaklah diakad nikah semula. Dalil mengenai talak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratain, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Yang bermaksud, bermula talak itu ada 2 kali. Maka diberi pilihan sama ada hendak rujuk semula dengan baik atau dilepaskan terus dengan elok. Surah Al-Baqarah ayat 229. Hukum talak. Yang pertama, wajib. Apabila perbalahan suami isteri tidak lagi dapat didamaikan. Yang kedua, haram. Apabila isteri diceraikan dengan waktu-waktu seperti isteri dalam haid, setelah suami bersetubuh dengan isterinya, isteri dalam keuzuran, sakit, atau isteri yang belum disempurnakan giliran. Yang ketiga, sunat. Apabila suami tidak dapat menanggung nafkah isteri kerana tidak ada pekerjaan ataupun uzur. Yang keempat, makruh. Makruh suami menceraikan isteri yang baik tingkah laku, taat kepada ajaran agama atau tanpa sebab yang munasabah. Dan yang kelima, harus.
harus bagi suami melepaskan isterinya disebabkan suami lemah keinginannya atau isteri yang putus haid. Dua jenis kalimah talak. Talak sarih ataupun terang. Aku ceraikan engkau atau aku tolakkan engkau. Talak kinayah, iaitu talak yang tidak terang. Contoh, sekarang kau janda atau kau dengan aku putus. Rujuk. Setelah membicarakan tentang talak, maka wajarlah di sini untuk menyentuh sedikit tentang hukum rujuk, iaitu hukum mengembalikan isteri yang telah diceraikan dengan talak kepada nikah yang dahulunya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, suami itu lebih berhak kembali kepada mereka isteri-isteri dalam masa itu jika bersungguh-sungguh mengharapkan perdamaian. Surah Al-Baqarah ayat 228. Syarat-syarat sah rujuk ialah dengan lafaz sama ada soreh ataupun kinayah. Lafaz soreh maksudnya tidak perlu dengan niat, manakala lafaz kinayah perlu menghendaki dengan niat rujuk. Contoh lafaz soreh, aku rujuk isteriku kepada nikah yang dahulu, manakala lafaz kinayah, aku ambil engkau balik.